أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا رب يسر ولا تعسر وبالكرم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram yakni di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan keadaannya, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jugalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah untuk kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai di luar sana yang mengaku Islam tetapi tidak melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, yakni daripada surah Al-Isra, ayat yang pertama, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dua perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dan daripada Masjidil Aqsa pergi ke langit ketujuh sehinggalah ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam itu kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan solat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mula-mula kita ini diberikan sebanyak 50 rakaat. 50 rakaat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dapat sahaja daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi terima dan Nabi turun. Dan ketika Nabi turun, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan apabila Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh umatmu wahai Muhammad? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada umatku untuk solat 50 kali sekali, 50 waktu sehari semalam. Maka Nabi Musa alaihissalam bagi tahu, wahai Muhammad, umat kau tidak mampu. Dipendekkan cerita, sebanyak 9 kali Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikurangkan sehinggalah 5 waktu yang inilah yang kita buat sekarang ini, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita jaga solat kita,
Kita jaga solat kita lima waktu ini, 5 kali sehari semalam ini, seperti kita dapat pahala 50 kali solat. Itu kelebihannya tuan-tuan. Dan kita juga tahu bila mana kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, Allah Subhanahu Wa Taala perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat kita. Bagaimana kita jaga solat kita? Maka marilah sama-sama tuan-tuan, kita ajak kepada semua, khususnya kepada kaum lelaki lah. Kaum lelaki ini memang wajib untuk sama-sama kita solat berjemaah di masjid ataupun di surau-surau berdekatan. Setiap hari Jumaat, khatib akan bagi tahu untuk apa? Untuk kita solat. Solat 5 waktu, tambahkan dengan berjemaah di masjid ataupun di surau yang berdekatan. Kita kadang-kadang yang mana kita dapat menantu perempuan, kita bising kalau menantu kita tak pandai masak. Tapi kita tak bising pula bila anak lelaki kita ataupun menantu lelaki kita tak pandai nak menjadi imam. Tak pandai nak jadi imam. Bila mana kita suruh jadi imam, takut. Jadi lepas ni tuan-tuan, syarat nak anak perempuan kita mesti pandai jadi imam. Yang mana ada anak perempuan lah. Nak anak kita kena jadi pandai jadi imam. Tapi lagi satu syarat dia lagi, anak imam zuhur asar, sekurang-kurangnya imam subuh. Itu syarat. Syarat yang paling penting. Kalau menantu kita boleh bangun subuh tuan-tuan, jadi imam untuk kita, ataupun sama-sama kita pergi masjid dengan dia, maka insya-Allah lah itu menantu yang terbaik lah yang kita dapat. Jadi itu sekadar mukadimah untuk malam ini. Kita pun dah masuk. Kita akan masuk. Kita sekarang ni sudah berada di bulan Rejab, dan kita disunatkan untuk kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkati kami di dalam bulan Rejab dan Sya'ban, dan pertemukan kami dan sampaikan kami di dalam bulan Ramadan. Tidak lama lagi tuan-tuan, di dalam sebulan lagi. Berapa ramai sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita di luar sana tidak sempat bertemu dengan setakat bulan Rejab, bulan Sya'ban, apatah lagi bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil nyawa mereka. Sahabat saya, tuan-tuan mungkin pun pernah dengar, pada minggu lepas, hari Sabtu malam Ahad, betapa isterinya diuji. Isterinya diuji dengan emaknya sakit, ketika mana dihantar ke Kelang, bapanya pula jatuh. Bapanya jatuh di hospital Kelang dan dibawa ke Sungai Buloh. Suami dia meninggal tuan-tuan. Ustaz Ridwan Osman. Ustaz Ridwan Osman. Suami dia meninggal di aksiden di Teluk Datuk. Betul-betul di hadapan Masjid Teluk Datuk. Ujian pada isteri beliau lah. Muda lagi sahabat saya itu, baru umur 30 tahun. Cuma dia belum ada anak lagi lah. Itu ujian lah. Kita tak tahu tuan-tuan, syarat mati kita bukan 2. Kena ingat, syarat mati kita bukan 2. Syarat mati kita bila-bila masa saja tuan-tuan. Kita kena bersedia daripada sekarang. Jadi tuan-tuan, kita sambung pengajian kita, rahsia kematian alam barzah dan roh. Bersedia atau tidak, kematian pasti datang. Muka surat 30. Muka surat 30 mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Takziah bermaksud memberi nasihat kepada orang yang ditimpa musibah, termasuk musibah kerana kematian orang disayangi, agar bersabar menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi kata-kata perangsang ataupun kata-kata semangat untuk meredakan pemergian serta mengeringankan musibah yang menimpa mereka. Contoh ucapan takziah ialah, bersabarlah, Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kamu, atau bersabarlah, kamu akan bersabarlah, Allah akan menggantikan yang lebih baik untukmu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan pada suatu hari, salah seorang anak perempuan Nabi SAW menghantar seorang utusan memberitahu Nabi bahawa anak lelakinya telah mati. Nabi berkata kepada utusan tersebut, kembalilah dan katakanlah kepadanya, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang telah diambilnya, dan miliknya juga apa yang telah diberinya.
Segalanya sesuatu di sisi Allah telah ada ajal tertentu, maka bersabarlah kamu dan harapkanlah pahala daripada Allah terhadap kesabaran kamu itu. Namun utusan itu kembali semula kepada Nabi dan berkata, anak perempuan kamu bersumpah bahawa kamu mesti datang kepadanya. Nabi pun bangun menuju ke rumah anak lakinya itu dengan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit serta beberapa orang lelaki lain. Apabila Nabi sampai memberikan anak yang mati itu kepada baginda, Nabi menangis hingga mengalir air mata. Lalu Sa'ad bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tangisan apakah ini?" Nabi menjawab, Hadhihi rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Inilah perasaan kasih sayang yang Allah jadikannya dalam hati hamba-hambanya. Sesungguhnya dalam kalangan hamba-hambanya Allah mengasihi orang-orang yang bersifat pengasih. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah sekalian, bila mana berlakunya musibah ataupun kematian, eloklah kita mengucapkan takziah kepada keluarga tersebut. Andai kata bukannya dengan kehilangan ataupun dengan kematian juga perlu disebut ataupun perlu diucapkan dengan takziah. Dan apabila berlakunya kematian, ucapkanlah takziah. Seperti mana yang sebelum ini kita bagi tahu, kita sebut dengan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini milik Allah dan Allah kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semula. Jadi Nabi SAW mengajar kepada kita ucapkan takziah, bagi semangat kepada mereka yang kehilangan ataupun yang mereka yang telah menimpa musibah. Tuan-tuan, kita juga sekarang ini tengah dalam keadaan musibah Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Bagaimana kekuatan kita nak cari itu, tuan-tuan? Kita ni kena musibah yang Allah Subhanahu wa taala bagi sekarang dengan mula-mula dengan tidak ada hujan. Allah tak bagi hujan. Lepas tu dengan masalah air. Kita tengok berapa banyak kadar air di empangan sekarang ni semakin turun. Dan alhamdulillah baru-baru ini Allah Subhanahu wa taala berikan hujan kepada kita. Itu juga satu musibah. Jadi bagaimana cara kita nak tarik balik, kita nak ambil balik semangat daripada musibah yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Bagaimana cara, tuan-tuan? Caranya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang balik, kita datang semula ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama duduk, sama-sama menghadiri majlis ilmu, sama-sama solat secara berjemaah. Itunya hebatnya solat berjemaah, tuan-tuan. Bila mana kita kekuatan Islam tu dengan berjemaah lah. Tanpa jemaah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak hidup seorang-seorang, pulang tuan-tuan hidup seorang-seorang, tuan-tuan takkan dapat apa-apa. Tapi bila mana kita duduk secara berjemaah ni, tuan-tuan, kita doa, tuan-tuan, dalam kalangan kita ni, tuan-tuan, mungkin ada seorang orang yang doa dia Allah Subhanahu wa taala makbulkan. Jadi musibah yang ada pada kita ni, Allah Subhanahu wa taala dengar rintihan kita. Itu sebab sebelum ni pernah saya beritahu, kadang-kadang hujan yang turun ni bukan sebab kita, tuan-tuan. Hujan yang turun ni bukan sebab kita. Sebab apa? Sebab tu haiwan kat luar sana tu yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Haiwan kat luar sana, burung-burung tu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Lembu-lembu tu ataupun ikan-ikan yang berada di laut, binatang-binatang, kucing-kucing ni mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu sebab apa, sebab kita tak faham. Kita tak faham bahasa binatang. Kalau kita faham bahasa binatang, mungkin kita rasa terkejut. Binatang berdoa, kita rasa terkejut. Tapi binatang pun mampu. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana bertimpa musibah ni juga, tuan-tuan, anak Nabi dah pergi, tapi tiba-tiba Nabi yang menerima musibah ini, dia kata anak Nabi bersumpah supaya Nabi datang. Dan Nabi datang. Dan bila Nabi datang, Nabi menangis melihat ataupun merenung jenazah tersebut. Daripada hadis di atas dapat disimpulkan bahawa hukumnya itu disunatkan kita mengucapkan takziah, dan kedua diharuskan menangis, tetapi tidaklah melampau-lampau hingga sampai ke tahap ratapan atau raungan. Jadi bila mana ada kematian mungkin saudara kita ataupun keluarga kita, kita disunatkan untuk menangis, tetapi bukan secara ratapan. Supaya masuk ratapan tu, tuan-tuan, sampai kita, kalau yang perempuan sampai tarik rambut, tarik hidung apa semua, merota-rota, itu salah ataupun itu haram hukumnya. Tak perlu kita nak kata kenapa kau kenapa ambil anak aku dulu, kenapa tak ambil aku dulu.
haram hukumnya tuan-tuan. Jangan sesekalilah kita meronta-ronta bila mana ada kematian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu perancangan. Perancangan hidup manusia itu umur dia sampai berapa, sampai umur berapa, dan ketika itu kalau umurnya 30 tahun Allah nak ambil, maka itulah umur dia. Jadi tak perlulah kita nak kata kenapa Allah nak ambil dia dulu, aku yang tua kenapa Allah tak ambil. Itu tugas Allah. Itu memang kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu nak mempersoalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Sebenarnya kita ni, kehidupan kita ni dah ditetapkan dah tuan-tuan. Dah ditetapkan di Lauh Mahfuz tu, dah tahu dah. Bagaimana rezeki kita, bagaimana kehidupan kita, kita kahwin ada anak ke tak ada anak, lepas tu kita kaya ke tidak kaya, umur kita sampai berapa, semua tu Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan. Jadi tidak perlu kita persoalkan. Amat beruntung sekarang ini bila mana umur kita Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan. Kita kalau kita tengok umur umat Nabi SAW lingkungan daripada umur 53 sampai 63 tahun ataupun 70 tahun. Tapi sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjakan umur mereka sehinggalah sekarang ada yang sampai 75, 80, 90 masih lagi hidup dan masih lagi kuat, itu supaya Allah bagi peluang pada kita supaya kita ni lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sekarang ni bila mana umur kita makin lama makin meningkat, kita pun kata tak apa, mati lambat lagi. Mati lambat lagi, cakap mati lambat lagi dan mati pula. Hati-hati tuan-tuan. Bila mana umur kita makin lama makin meningkat, dah umur 70 tahun, 80 tahun, masih lagi Allah bagikan umur kita lagi, masih lagi kuat, kita boleh datang ke masjid dengar kuliah, itu alhamdulillah. Tapi yang masih sihat umur 70, 80 tapi tak datang masjid, itu ada masalah. Wallahu a'lam, tak tahu masalahnya apa. Dia nak datang nanti, nak jumpa kita nanti bila ada kematian ataupun nak minta apa-apa, itu baru dia jumpa kita lah. Itu orang-orang macam ni perlu dimuhasabahkan. Kita muhasabah di kita, orang-orang macam ni pun perlu dimuhasabahkan. Dah umur 70, 80 ni datanglah masjid, siap pun tak mau apa-apa, malam petah lagi, TV tu buka lah sejam ke sehari, cukup. Baik, itu disunatkan ucap takziah dan disunatkan untuk menangis. Baik. Yang ke-8, menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu yang menceritakan, lamma jaa nahyu Ja'far qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ahli Ja'far ta'ama fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Tak kala sampai berita kematian Ja'far, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, buatlah untuk ahli keluarga Ja'far makanan, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, yakni berita sedih yang merusingkan mereka daripada memikirkan soal makan dan minum. Berdasarkan hadis ini disunatkan kepada orang-orang terdekat dengan keluarga si mati dan juga jiran-jiran untuk menyediakan makanan untuk keluarga si mati, sekurang-kurangnya mencukupi untuk sehari semalam. Hal ini kerana pada ketika itu mereka sedang dilanda musibah yang menyebabkan mereka terlupa daripada memikirkan soal makan dan minum. Oleh itu mereka perlu dibantu, dan pada masa yang sama juga berperanan meredakan sedikit kesedihan mereka kerana mereka akan merasai bahawa mereka dibantu dan diraihkan oleh orang lain. Baik, bila mana ada kematian, jangan kita minta makanan ke rumah orang yang terima musibah, yang tertimpa musibah. Kita yang patut datang berikan makanan, sediakan makanan kepada keluarga si mati. Ini tidak, kalau malam nak tahlil tu, sibuk keluarga si mati sediakan makanan. Lepas ni tuan-tuan, kita ubah kita punya, kalau kata sebelum ni adat tu boleh diubah. Adat tu boleh diubah. Lepas ni kalau ada kematian, kita yang bawa makanan. Kita ada khairat kematian. Saya pasti masjid-masjid ataupun surau-surau ada khairat kematian. Maka dengan khairat kematian itulah gunakan duit tu. Jangan kita nak untung je tuan-tuan. Ini pun ada satu kes juga. Berebut jenazah, nak uruskan.
Sebab apa? Sebab nak duit. Kita tahu memang setiap perkara tu memang ada diperuntukkan. Tapi berebut nak jenazah, tak apa aku nak buat ni, tak apa aku nak buat tu. Yang ni semua aku nak uruskan, guna pen aku apa semua. Tapi kalau dah ada orang nak bantu kita, tak perlulah kita nak berebut. Sampaikan jenazah pun nak berebut, nak tanam tempat lain, nak tanam kat kubur ni, tak nak tanam alamat kat sini. Tapi sebab kata dia duduk kat sini, nak tanam kat sini. Itu masalah juga. Jadi tuan-tuan, bila mana ada kematian tuan-tuan, kita yang sediakan. Jiran kita ada kematian, bawa kita sediakan makanan untuk keluarga semati. Tak perlulah dia memang dah tak fikir apa dah tuan-tuan. Dia fikir, memang fikir sedih lah. Tak ada yang orang meninggal dia fikir gembira. Tak ada kan. Dia meninggal, mak aku meninggal, tak ada kan. Kalau mak kita meninggal, lagi kita sedih. Jadi kita sediakan makanan. Jiran sebelah bantu. Kalau kita saya rasa kawasan sini pun ramai yang adik-beradik duduk dekat-dekat kan. Adik-beradik ataupun saudara mara duduk dekat. Jadi sediakanlah. Kalau keluarga tersebut ditipu musibah, maka bantulah sediakan makanan. Kalau kata 3 hari tuan-tuan buat tahlil, ni cadangan saya lah, tuan-tuan nak ikut pulanglah. Yang pertamanya nanti kita akan tengok juga berkenaan dengan segera melunaskan hutang. Kalau kita nak buat tahlil tu, kalau boleh gunalah duit surau tu ataupun guna duit akhirat kematian untuk bantu keluarga. Dan selepas tu baru nak guna bagi tahu pada keluarga semati. Ataupun duit tabung tu, bukan duit tabung, duit yang kadang-kadang bagi balgi balgi pula. Apa nama tu? Jam tu kan. Gunalah duit tu. Untuk nak buat tahlil selama 3 hari tu, guna yang tu saja tuan-tuan. Dan lebih afdal kalau boleh masjid tu buatlah. Hari pertama biar masjid yang uruskan, hari kedua ketiga tu buat kat rumah tak apa. Tapi gunalah duit yang tu. Tak perlulah keluarga si mati nak terpaksa nak keluarkan duit yang sebelumnya. Uruskan semua. Bila kita mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah mudahkan urusan kita. Bila bab kematian ni, kita jangan rasa dalam diri kita ni rasa sifat kita pernah terasa dengan dia. Mulalah time tu lah kita tak nak tolong dia apa semua. Buang sifat dengki-dengki ni kita buang. Jangan ada perasaan. Jadi itu menjadikan makanan untuk keluarga semati. Yang ke-9, segera menguruskan jenazah. Apabila diyakini bahawa seorang itu telah meninggal dunia, disunatkan kepada kita supaya segerakan urusan jenazah. Yang pertamanya mandi. Yang pertamanya mandi. Kalau tuan-tuan, kalau meninggal di hospital, rumah kita kecil, elok uruskan terus di hospital. Tak perlu nak bawa balik rumah. Maksud bawa balik rumah boleh, tapi untuk tadapan 2 kali terakhir saja. Tak perlu. Kalau ada rumah kecil tuan-tuan, tapi nak mandi semua kat dalam rumah tuan-tuan, susah. Susah. Jadi biarlah kalau kita meninggal kat hospital, rumah kita kecil tuan-tuan, biarlah hospital uruskan. Kita dibawa balik, bawa ke masjid, solat. Kalau kata nak singgah rumah untuk tatapan kali terakhir, tatapan kali terakhir kita terus bawa ke rumah. Ataupun bawa ke rumah dulu, tatapan kali terakhir bawa ke rumah, ke masjid, solat, lepas tu terus tanam. Mandi kapan? Kapan kita tahulah, lelaki 3 helai kain kapan, perempuan 5 helai. Minggu lepas, bulan lepas saya beritahu, kalau ada baju ihram kita yang pernah kita pergi haji, kalau nak guna, sebab dia tidak berjahit, boleh. Kalau tuan-tuan nak gunalah yang dah pergi haji, kalau ada masa simpan nak gunakan untuk kain kapan kita, tak ada masalah, boleh. Sebab kita kapan, yang perempuan 5 helai lah. Yang ketiga solat, dan yang keempat mengumikan atau mengumilah. Berkata Imam Ahmad, kemuliaan bagi mayat adalah dengan menyegerakan pengurusan jenazahnya. Rasulullah SAW, asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairu tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabakum.
Segerakanlah jenazah untuk dikebumikan. Jika ia jenazah yang baik, maka kamu segera menyerahkannya kepada apa yang baik untuknya. Jika jenazah itu sebaliknya, maka kamu segera menjatuhkan kejahatan daripada tanggungan bebanan kamu. Riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Maknanya bila berlaku kematian, segerakanlah. Kalau meninggal tengah malam, tuan-tuan, jangan tengah malam pula. Tengah malam pun kadang kita nak cari gali kubur membayar, dah tidur. Maka waktu lepas subuh tu, dah siap-siap semua dalam pukul 10 pagi tu, bolehlah selesaikan. Kalau meninggal pagi tuan-tuan, meninggal lepas subuh atau pukul 8, pukul 9, mungkin selepas subuh tu dah boleh selesaikanlah. Tak perlu kita nak, kalau boleh, memanglah kita tahu nak tunggu anak-anak, tunggu anak-anak ke anak-anak yang duduk jauh. Tapi kita kadang-kadang kita tengok juga kondisi jenazah tersebut macam mana. Kalau yang kemalangan, lagilah perlu disegerakan. Kalau yang dah sakit tua pun perlu juga disegerakan. Kalau yang meninggal mengejut pun semualah kena disegerakan. Kalau boleh kita tahulah, anak-anak ni kena ambil tahulah mak ayah kita, keadaan mak ayah kita. Maknanya setiap hari, kalau duduk jauh sekurang-kurangnya 5 kali sehari telefonlah mak ayah. Tanya khabar sudahlah. Kalau kita tak mampu nak balik hari Sabtu dengan Ahad, telefonlah mak ayah. Jangan kita betul sibuk dengan kerja kita sampai mak ayah kita tak telefon. Kita tak tahu keadaan mak ayah kita macam mana. Telefon mak ayah kita. Sibuk mana kita? Kalau kita belajar pun, time belajar je lah. Nak telefon mak ayah kita lah. Nak minta doa dia, lagi-lagi nak periksa. Baik. Itu dia tadi, segerakan urusan pengkebumian jenazah-jenazah ni lah. Tak perlu nak tunggu lama-lama tuan-tuan. Kalau meninggal selepas zuhur, mungkin kalau meninggal dalam pukul 2, pukul 3, mungkin dalam pukul 6 dah boleh kubur dah. Kalau kata urusan postmortem doktor, tu bincang elok-elok lah. Bincang elok-elok. Kalau postmortem ni lagi satu tuan-tuan, elok memang disegerakan lah. Kalau kata kena malam jugalah, sebab dia dah postmortem tuan-tuan. Kalau dia tak belah apa-apa, mungkin kalau kata tuan nak simpan esok pagi tu, kalau malam meninggal malam, tak simpan tak apa. Tapi kalau postmortem malam tu, dia elok selesaikan malam tersebut lah. Sebab dah postmortem. Dan saya juga dimaklumkan umur bawah 50 tahun, 50 tahun ataupun 40 tahun, kalau meninggal kena postmortem. Kalau meninggal mengejut ataupun memang ada dia punya prosedur hospital. Saya tanya dengan yang uruskan selalunya, kalau tuan-tuan kena Ustaz Nasir Miskaf, dia pun ada beritahu, dia kata umur ni kan antara umur 50 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah. Dan kalau meninggal ni tuan-tuan, meninggal secara mengejut ataupun kemalangan ataupun sebagainya, selalunya akan kena postmortem lah. Jadi benda tu, tapi benda tu boleh bincang. Tapi kalau melibatkan insurans, kena postmortem jugalah. Sebab kita tak nak nanti tiba-tiba kita tak tahu punca kematian, terpaksa gali semula dan lagi menyelesaikan jenazah. Baik. Itu segerakan jenazah. Seterusnya, segera melunaskan hutang. Hendaklah segera melunaskan hutang si mati, kerana Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Roh orang mukmin tergantung kerana hutangnya hinggalah dilunaskan baginya. Riwayat Ahmad Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan. Hadis ini disahihkan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Seboleh-bolehnya lunaskan hutang si mati sebelum jenazahnya disolatkan. Jika tidak dapat dilunaskan ketika itu, maka disunatkan ahli-ahli warisnya ataupun orang lain, kawan-kawan atau sebagainya, menyatakan kesanggupan untuk membayar hutang itu bagi pihaknya. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Tak kala didatangkan kepada Nabi SAW satu jenazah, lalu baginda enggan menyembayangkannya kerana jenazah itu ada penanggung hutang.
Lalu Abu Qatadah berkata kepada Nabi SAW, "Salli alaihi ya Rasulullah wa aliyya dainuhu." Sembahyangkanlah ke atasnya wahai Rasulullah, tentang hutangnya saya yang akan menanggungnya. Riwayat Al-Bukhari. Maka baginda pun menyembahyangkan jenazah itu. Begitu juga dengan wasiat, disunatkan segera melaksanakan wasiat, iaitu mengagihkan harta yang diwasiatkan oleh si mati kepada penerima wasiat supaya pahala wasiat segera diperolehi oleh si mati. Bila mana kita ada hutang, tuan-tuan, itu sebab bila mana selesai kalau kita selesai solat jenazah, tempat kita lah, selesai solat jenazah, kita baru beritahu bagaimana keadaan jenazah ini. Lepas tu kita beritahu kepada sesiapa yang berhutang dengan si mati, boleh jumpa kepada keluarga ataupun jumpa kepada pewaris. Lepas tu kalau kata kalau ada, kalau nak dihalalkan, alhamdulillah. Kalau kata tiba-tiba, tuan-tuan, bila kita bagi tahu dia ada hutang dengan saya, contohlah tengah-tengah habis sembahyang tu, bila ditanya kata ada orang hutang, si mati ada hutang dengan aku, maka segerakanlah hutang. Tapi yelah, kalau kita buat macam itu, tuan-tuan, kita mengaibkan jenazah tersebut. Yelah, orang tu memang berhutang dengan kita, maka bila mana kita kata si mati ni ada hutang dengan aku, dia tak bayar lagi, maka kalau boleh kita memang kita nak ambil hutang kita tu, tapi kita jumpalah pewaris tersebut lah, keluarga si mati. Tak perlu kita nak bising-bising ketika mana jenazah berada di depan tu lah. Maka tuan-tuan, kalau kita ada hutang, dia hutang-hutang peribadi lah, tuan-tuan. Kalau hutang kereta, hutang rumah tu, itu kita akan selesaikan selepas tu lah. Ini berkenaan hutang-hutang kita pinjam dengan orang ni, itu perlu dilunaskan lah kalau kita ada hutang-hutang pinjam dengan orang. Jadi malam ni dah boleh dah, lepas isyak ni kita senaraikan lah hutang-hutang kita pada orang. Kita hutang. Itu sebab kalau kata tu, last kali apa disunatkan segera melaksanakan wasiat, ataupun kita ni kena buat wasiat. Itu sebab sebelum kita tidur, tuan-tuan, ataupun kita, kalau yang ibu-ibu, kalau daripada zaman dulu sampai sekarang, kalau ada tulis diary, mungkin tuliskan dalam diary kan, wasiat apa nak tulis kan. Kalau lelaki ni payah sikit nak tulis diary, tapi kita tulislah wasiat kita apa. Cumanya, tuan-tuan, kalau kata wasiat, kalau apa-apa kata, kalau aku meninggal di si Sedik, tapi nak bumi kat Pahang, contoh kampung asal. Ni pandangan saya, tuan-tuan. Tuan-tuan nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa. Bagi saya tak pun pula. Kalau kita memang kita dah duduk sini, tapi nak bumi di tempat asal kita kat Pahang, tuan-tuan, itu rasanya bagi saya dia menyeksakan lah. Kalau kata kita dah meninggal kat sini dan kita pun memang duduk sini, cumanya nak kata nak balik kampung asal tu sebab kampung kita, mungkin tak perlulah. Kalau kita meninggal, mana kita tempat kita meninggal, kalau kita duduk si Cedik ni, kita ke bumi lah kat sini, tuan-tuan. Tak perlu nak bawa balik kampung sampai jauh sana lah. Kalau melainkan memang kita tak letak kat sini, kita ziarah saudara kita, kita accident meninggal, kita asal mana? Asal Perak, tak apalah, itu boleh bawa balik lah jenazah kan. Sebab memang kita duduk sana. Ini sebab kita dah memang duduk sini, tuan-tuan. Jadi menyesalah. Biar kita dah duduk sini, teruskan dah, uruskan di sini, tuan-tuan. Itu tadi, tuan-tuan, segera kau hutang. Hutang-hutang ni masuk hutang-hutang peribadi lah. Hutang-hutang peribadi adik-beradik kita, adik-beradik kita, sanak saudara kita, makcik kita kan. Kalau kita ada hutang, kita bagi tahu, selesaikan. Baik. Terusnya mengikut jenazah. Ini bukan ikut jenazah. Ini kita bawa jenazah tu ke bumi. Disunatkan kepada kita mengikut jenazah, iaitu menunggu hingga jenazah disolatkan atau dikebumikan. Mengikuti jenazah ini terdiri daripada 3 peringkat, iaitu yang pertama mengikuti, iaitu menunggu hingga saat ia disembahyangkan, iaitu kita turut menyembahyangkan, kemudian kita pula
kita pun pulang tanpa mengikutinya ke kubur, ini adalah sekurang-kurang makna mengikuti jenazah. Berkata Zaid bin Sabit, jika kamu menyembahyangkan jenazah, maka sesungguhnya kamu telah tunaikan hak si mati yang tertanggung ke atas kamu. Ini yang pertama. Meninggal waktu hari bekerja, jiran kita ataupun kawan kita, kita datang. Jadi ketika itu jenazah dah siap-siap untuk disolatkan. Maka kita datang, kita solatkan jenazah. Lepas tu kalau kita nak balik ataupun kita nak terus pergi pulang ke tempat kerja kita, tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah tunaikan hak si mati. Kenaan dengan solat yang juga tuan-tuan, itulah kita muhasabahlah sama-sama diri kita. Bila mana ada kematian ni, kita memang kena datang, kita datang dan sama-sama solat tuan-tuan. Kadang-kadang ialah kita tengok jenazah dah siap-siap semua nak solat, tapi masih ada lagi mereka-mereka yang berada di bawah-bawah pokok, masih borak-borak lagi. Imam bila dah bagi dah solat jenazah, tapi masih lagi isap rokok kat bawah pokok, borak-borak lagi. Jadi adab tu tak ada. Kalau macam tu datangnya, tak payah datang. Kalau boleh biar datang tu kita ziarah, kita sedekahkan Fatihah. Kalau tahlil sama-sama, untuk tahlil sama, solat sama-sama tuan-tuan. Kita takut-takut kita tak sempat nanti kan. Tak sebab apa, kita dah solat, kita tak solatkan dia. Takut nanti bila kita meninggal, orang dah tak nak solatkan kita. Sebab apa? Kita tak solatkan orang yang dah meninggal. Jadi sia-sia. Ya tuan, solat. Kalau kita datang tu, sama-sama kita solat. Janganlah kita borak. Memanglah kadang-kadang kita tak jumpa kawan kita, mungkin. Tapi kita tunaikan hak si mati tu. Selepas tu nak borak-borak lah, tak ada masalah. Yang kedua, mengikutinya hingga ke kubur dan menunggu sehingga ia dikebumikan. Sabda Nabi SAW, Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mislul jabalaini 'azimaini. Sesiapa mengikuti jenazah hingga ia disembahyangkan, maka baginya pahala satu qiraah. Sesiapa menghadirinya sehingga dikebumikan, baginya dua qiraah. Ditanya kepada baginda, apa yang kamu maksudkan dengan dua qiraah? Itu baginda menjawab, seumpama dua bukit yang besar. Tuan-tuan, pahala daripada Nabi beritahu kepada kita kan. Pahala satu qiraah bagi kita yang solatkan jenazah. Kita bawa pula jenazah tu sampai ke kubur tuan-tuan, kita dapat dua qiraah, seperti mana dua buah bukit yang besar. Ini kata Nabi SAW. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini termasuk yang ketiga berkenaan dengan mengikuti jenazah. Dan yang pertama tadi mengikuti, iaitu menunggu jenazah sehingga kita solatkan, maka kita telah tunaikan hak jenazah tersebut ataupun hak si mati. Yang kedua, kita mengikuti hingga ke kubur dan menunggu hingga ia dikebumikan. Dan yang ketiga, yang kedua tadi mengikuti hingga ke kubur dan menunggu hingga ia dikebumikan, seperti mana bila mana kita ikut saja selepas kita sembahyangkan, maka kita akan dapat satu qiraah. Satu qiraah ni seperti mana kita dapat sebuah bukit. Dapat satu pahala sepertinya. Maka kat mana kita solatkan dan kita bawa jenazah tersebut, kita akan dapat pula dua qiraah, iaitu dua pahala seperti mana dua bukit yang besar. Itu Nabi SAW sabdakan kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir pada malam ini tuan, menunggu sehingga selepas dikebumikan untuk memohon keampunan Allah untuknya, memohon daripada Allah agar menetapkan pendiriannya dan berdoa agar dia diberi rahmat oleh Allah. Inilah yang diceritakan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW apabila selesai daripada mengebumikan suatu mayat, baginda berdiri di atas kubur dan mengucapkan,
istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah keampunan, mohonlah ampun untuk saudara kamu dan mintalah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Jadi tuan-tuan, di tempat kita lah, tempat kita selesai mana kita dah solat, lepas tu kita dah kebumikan, kita akan adakan talqin di kubur. Maka jadi sama-sama lah yang mana yang berkesempatan untuk hadir sehingga ke kubur, maka teruskanlah dengan kita mendengar talqin. Dan sebenarnya bila kita mendengar talqin tu tuan-tuan, bila mana memang ada ayat yang mengatakan siapa Tuhan kamu, jadi sebutlah, ucapkanlah Allah, siapa Nabi kamu, ucapkan Nabi SAW, mana kiblat kamu, maka dia kata Mekah, apa pegangan kamu, Al-Quran. Jadi itu juga adalah satu refresh kembali kepada kita, ataupun ulang kaji kepada kita balik, untuk kita ingat kembali bahawa kita perlu ingat semua tu. Kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, Nabi SAW, Nabi kita, kiblat kita ni. Lepas tu kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi benda-benda tu semua kita kena ingat. Jadi muhasabah sebenarnya bagi kita, untuk kita mendengar apa yang telah dibaca, apa yang dibacakan oleh Imam Talqin tersebut. Maka janganlah kita ketika mana talqin itu dibaca, kita borak-borak tuan, kita ambil pengajaran daripada apa yang dibaca oleh Imam ataupun Imam Talqin tersebut. Jadi tuan-tuan, itulah sebuah sedikit untuk malam ni, insyaAllah. Dan pada mungkin minggu yang akan datang ataupun bulan yang akan datang, yang sebelum kita sambut masa, kita akan bertemu lagi sekali lagi. Jadi kita akan sama-sama sambunglah bagaimana cara orang yang masih hidup dapat membantu orang yang telah meninggal. Jadi kita ni boleh bantu lagi tuan-tuan. Kita boleh bantu orang yang telah meninggal dunia ni, kita boleh bantu dia tuan-tuan. Kita boleh bantu orang yang telah meninggal dunia. Dengan cara macam mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan kita datanglah minggu pertama bulan 6 insya-Allah. Waktu itu dah cuti sekolah tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk malam ini. Jadi insya-Allah dengan sedikit ilmu yang ada ini mampu dimanfaatkan, mampu diamalkan, dan supaya kita sama-sama mengambil pengajaran. Ada soalan yang tuan? Soalan, insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita istiqomah, sama-sama kita duduk untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, solat secara berjemaah. Dan jika tidak ada apa-apa halangan, sama-sama kita dengar sedikit kuliah-kuliah tazkirah. Ini kita sama-sama duduk di dalam Raudhatul Jannah, ataupun taman-taman ilmu, yang mana kita tahu malaikat rahmat akan sama-sama mendoakan kita untuk kesejahteraan kita, insya-Allah, di mana kita duduk di dalam majlis-majlis, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tuan-tuan, Isyak ni nanti pada rakaat yang terakhir kita akan buat qunut nazilah tuan-tuan. Kita akan buat qunut nazilah. Yang mana sekarang ni kita pun kena ambil maklumlah saudara kita seakidah, seislam dengan kita di Syria sana, telah
telah dibom ataupun telah diserang oleh kumpulan Bashar Assad laknatullah. Jadi kita diminta untuk sama-sama berdoa, dan insya-Allah pada solat isya nanti, pada rakaat yang terakhir insya-Allah saya akan bacakan Nazilah sama-sama. Jadi tuan-tuan, saya beritahu awal lah,